Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang ke sesi tadabbur harian kita pada pagi ini. Kita akan bersama-sama insya-Allah di muka surat yang ke-87 pada pagi ini. Hari ini 23 hari bulan Julai tahun 2021 Masihi, bersamaan dengan 12 atau 13 Zulhijjah tahun 1442 Hijriyah. Hari ini hari Jumaat Al-Mubarak. InsyaAllah kita akan sama-sama pada hari ini untuk bersama-sama melihat ayat-ayat daripada surah An-Nisa ayat 52 sehingga ayat yang ke-59 insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan melihat sekali lagi beberapa peringatan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya tentang orang-orang ahli kitab insya-Allah. Dan yang keduanya Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang balasan yang Allah akan kenakan kepada orang-orang yang tidak beriman ni. Bagaimana, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga ialah tentang masalah amanah, iaitu menyerahkan amanah kepada orang-orang yang berhak. Jadi insya-Allah kita sama-sama untuk melihat kepada apa yang terkandung di dalam muka surat 87 pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina la'anahumullahu wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ini adalah ayat yang sambungan daripada apa yang telah kita baca pada sesi kita semalam sebelum daripada ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang yang sebelum daripada ini, iaitu tentang satu perangai ahli kitab ni, iaitu orang-orang yang berada di Madinah. Ahli kitab yang berada di Madinah, di Yasrib pada masa tu, mereka ni telah selepas daripada peperangan Badar. Ingat selepas peperangan Badar apa yang mereka buat, iaitu ada dua orang daripada mereka yang mengepalai ulama-ulama Bani Israel, bukan ulama Islam, ulama-ulama Bani Israel. Mereka ini telah pergi ke Mekah dan mereka ni mengapi-apikan dan sanggup untuk mengatakan bahawa ajaran musyrikin itu, ajaran syirik itu tu yang dipegang oleh orang-orang Mekah itu lebih baik daripada apa yang dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah satu benda yang kesesatan, kejahatan yang sangat-sangat nyata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada muka surat ini, muka surat 87 kita pada hari ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kata ulaika allazina la'anahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dilaknat Allah. Laknat artinya ialah dijauhi daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. At-tardu an ni'matillahi ta'ala. Jadi ataupun at-tardu anir rahmatillahi ta'ala, anir rahmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut ni, mereka ini orang-orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala sebut wa man yal'anillah falan tajida lahu nasira. Siapa-siapa saja apabila Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada rahmatnya, tak ada lagi siapa-siapa yang boleh lawan balik, tak boleh ubah dah. Itu dah, kalau Allah Ta'ala dah kenakan macam tu, dah laknat macam tu. Jadi sebab tu kita takut sangat kepada laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut sini, siapa-siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka falan maknanya selama-lamanya kamu tak akan dapati bagi mereka itu nasira. Nasira tu maknanya yang mani', yang dapat menghalang daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu adalah ayat yang pertama, ayat 52 yang kita bacakan pada pagi ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuk, Allah Ta'ala melaknat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang telah dibuat oleh orang-orang Yahudi di Madinah, dan juga selama-lamanya kepada sesiapa saja. Kerana ayat ini adalah umum kan, iaitu kalau mereka buat macam tu, tak kiralah Yahudi mana pun, tak kiralah bangsa mana pun, tak kiralah zaman mana pun, sesiapa yang buat macam tu Allah Ta'ala akan melaknat mereka. Seterusnya, am lahum nasibun minal mulki. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut pula am lahum nasibun. Am di sini artinya ialah bal. Bal alahum, gitu dalam tafsiran kata. Maknanya ialah atau ada untuk mereka ni, gitu kan. Am lahum nasibun minal mulki, atau ada mereka ni ada kuasa. Mulki ni maknanya al-mulku, al-mulku makna kekuasaan, atau mereka ni ada kekuasaan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini kan,
kalau mereka ni memang dah tak ada kekuasaan, maksudnya tidak ada. Bagi mereka ni memang tak ada kekuasaan. Itu maksud dia kat sini kan. Iaitu mereka tak layak dapat kekuasaan ni. Jadi Allah Ta'ala kata seolah-olah minta amlahum nasibun minal mulki. Adakah seolah-olah bagi mereka ni kekuasaan? Tak. Mereka ni tak layak untuk dapat kekuasaan. Kenapa? Kalau mereka ni ada kekuasaan, mereka akan faizan tu. Faizan la yu'tunan nasa nakiro. Kalau mereka ni ada kekuasaan, Allah Ta'ala katakan mereka tak akan beri kepada manusia. Sebab mereka apa? Sifat mereka ni bakhil. Jadi sifat bakhil mereka ni, mereka tak akan beri kepada manusia. La yu'tuna an-nasa, mereka tak akan beri kepada manusia nakira. Nakira ni kita sebut sebelum daripada ni kan, kita ada beberapa perkataan kan yang mana menunjukkan kepada sedikit. Yang pertama Allah Ta'ala sebut guna dalam perkataan semua tu berkaitan dengan kurma. Jadi kita ambil biji kurma. Ini biji kurma kan, bukan sebiji kurma tu, bukan, tapi isi itu yang keras tu. Yang keras tu ada part dia, nama dia kitmir. Kitmir tu ialah lapisan yang mengelilingi tu. Yang nipis tu, itu nama dia kitmir. Yang kedua ada satu urat tu, urat yang panjang tu, itu nama dia fatila. Ada satu lagi yang kecil tu, kecil yang sebiji saja kan. Biji itu nama dia ialah nakira. Jadi ada 3 kat sini kan. Pada biji buah kurma saja ada 3. Kitmir, fatil, nakir. Semua tu nak menunjukkan kepada apa? Satu benda yang hina, satu benda yang tidak dihiraukan, satu benda yang orang tak. Jadi maknanya sini orang-orang Yahudi ni, kalau mereka ni diberi kuasa, mereka ini tak akan memberi kepada manusia lain, walaupun satu benda yang sangat kecil. Nakira. Ayat 53. Ayat 54, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Jadi Allah Subhanahu taala sebut sini sini bahkan, itu maksudnya kan, bahkan mereka ni sebenarnya hasad sebenarnya. Itulah sebenarnya hakikat dia. Iaitu orang Yahudi ni hasad dengki kepada siapa? Yahsudunan nas. An-nas di sini ertinya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Quran ini dia ada cara-cara lah, teknik dia kan, iaitu untuk kita faham ni, iaitu kadang-kadang disebutkan umum an-nas gitu kan. An-nas ni makna manusia, tapi maksud di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu taala sebut ni sebenarnya orang Yahudi ni, mereka ni dengki kepada apa? Dengki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahsudunan nas. Sebab apa Allah mereka ni dengki kepada Nabi Muhammad? Ala ma atahumullahu min fadlih. Sebab Allah Subhanahu taala telah memberikan kepada Nabi Muhammad ini kurniaannya. Maksud kurniaannya itu ialah kenabian. Jadi Nabi Muhammad SAW dapat kenabian, jadi mereka didengki. Dan kemudian apa lagi? Disebutkan oleh setengah tafsir, dia kata ialah kan Allah Ta'ala diberikan kurniaan kerana dia dapat berkahwin dengan perempuan. Sebab bagi mereka, dalam pemikiran mereka, Rasul mana boleh. Itu pemikiran mereka kan, mana boleh kahwin dengan perempuan dan sebagainya kan. Jadi mereka faqad ataina ala Ibrahim al-kitab. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sekarang ni, orang-orang Yahudi ni mereka tak tahu ke sedang sebelum daripada tu ataina, kami telah berikan, kami telah bawakan ala Ibrahim, kepada keluarga Ibrahim. Siapa keluarga Ibrahim? Tu semua tu keluarga Ibrahim tu, iaitu siapa? Iaitu seperti Nabi Musa, seperti Nabi Daud, seperti Nabi Sulaiman. Semua tu adalah keluarga ataupun family daripada keturunan Nabi Ibrahim. Mereka tak tahu ke? Itu mereka puja. Nabi Musa mereka puja, Nabi Sulaiman mereka puja, Nabi Daud mereka puja. Semua tu juga adalah dapat benda yang sama. Allah Ta'ala kata, iaitu faqad ataina ala Ibrahim, kepada keluarga Ibrahim. Tu Allah Ta'ala apa? Berikan Alkitab wal hikmah. Wal hikmah itu maksudnya an-nubuwah. Kadang-kadang dalam Quran ni al-hikmah tu artinya adalah as-sunnah. Kadang-kadang di sini maknanya ditafsirkan oleh jalan lain, dia kata an-nubuwah, iaitu kenabian. Mereka semua dapat kenabian. Nabi Musa dapat kenabian, Nabi Sulaiman dapat kenabian, Nabi Daud dapat kenabian. Wa atainahum mulkan azima. Dan kemudian Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni seperti Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman, mereka ni dapat mulkan azima, iaitu kerajaan yang besar. Jadi maknanya, kalaulah Nabi Muhammad ni dapat benda yang sama, apa masalahnya? Ini adalah pemikiran, cuma tak lain kan, mereka ni hasad dengki je, tak ada kerja lain kan. Mereka nak hasad kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad ni bukan daripada keturunan Nabi Ishaq. Mereka nak daripada keturunan Nabi Ishaq juga. Itu kata mereka lah. Tapi sebenarnya, bila Allah Ta'ala kirimkan Nabi Isa AS daripada keturunan Nabi Ishaq, daripada keturunan Bani Israel, mereka tak terima juga. Mereka ni nak apa sebenarnya tak tahulah kan. Jadi,
Allah SWT sebut ni faminhum man aman. Tapi adalah faminhum, adalah di kalangan mereka itu yang beriman. Tak adalah yang tak beriman langsung kan. Ada seperti Abdullah bin Salam. Faminhum man aman, faminhum man amana bihi, tapi wa minhum man sadda anhu. Tapi ada pula, jadi mereka ni pecah dua kan. Ada pula mereka ni yang sadda anhu. Sadda tu makna menghalang orang lain daripada Islam tu. Macam itulah kebanyakan daripada Bani Israel itu, mereka tu menghalang manusia daripada mengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT kata apa? Mereka ni kan, orang-orang yang kerja dia menghalang ni, Allah Taala katakan wa kafa bi jahannam sa'ira. Cukuplah bagi mereka ni dah. Kalau mereka tak apalah, mereka ni dah, Allah Taala wa kafa bi jahannam, Allah Taala kata cukuplah bagi mereka ni jahannam sebagai sa'ira, tempat bakar mereka ni kan. Biar mereka duduklah dalam tu. Dan mereka ni degil sangat, hasad sangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ayat 56, kita tengok ayat 56 ni insya-Allah kepada semua yang ada bersama-sama ni, kalau ada mushaf tu bagus kan, depan kan boleh tengok kan sama-sama kita kan insya-Allah kan. Kemudian Allah Taala berkata dalam ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina, orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kafir, orang tak percaya, tak beriman dengan ayat-ayat Allah, iaitu dengan Nabi Muhammad, dengan Quran dan sebagainya, saufa nuslihim, kami akan nuslihim. Nusli itu maknanya ialah masukkan, nudkhiluhum, kami akan masukkan mereka itu ke dalam naran, ke dalam api neraka, ke dalam neraka, kullama, dan kemudian Allah sebutkan keadaan benda-benda ni kan yang dahsyat kan. Kita tengok kan, Allah Ta'ala sebutkan bagaimana keadaan kan bila masuk neraka ni kan. Allah Ta'ala kata sini kullama, setiap kali, natijat tu maknanya ihtaraqat, bila terbakar saja. Apa dia? Juluduhum, kulit mereka. Jadi makna kulit kita ni kalau masuk neraka kan, dia akan terbakar, memang terbakar. Api neraka yang sangat dahsyat semua tu kan, dia akan bakar kulit kita. Tetapi adakah bila bakar kulit tu habis kulit tu? Habis? Tak kan. Allah Ta'ala kata badalnahum juludan ghairaha. Allah Ta'ala gantikan lagi. Ganti maknanya ubah kulit yang dah terbakar tu, ganti dengan kulit baru lagi. Kulit supaya apa? Allah Ta'ala kata liyazukul azab, supaya mereka ni merasai azab. Jadi maknanya di sini kan, maknanya bukan terbakar habis mati, tak. Dalam neraka tak ada mati. Mereka akan merasa kesakitan sepanjang-panjang selama-lamanya, khalidina fiha. Jadi inilah yang kita takut sebenarnya, wa'iyyazubillah, daripada kita ni masuk neraka walaupun sebentar kan. Sebab apa kan, walaupun sekejap dia akan meluruhkan kulit ni, Allah Ta'ala ganti lagi kan. Dari sini adalah kan, kalau ikut perbincangan lah, moden lah kan, dia kata sebenarnya daripada ayat ni kita boleh faham lah bahawa sebenarnya kesakitan itu ialah pada kulit. Kalau sebelah dalam tu dah jadi lain dah kan. Jadi ini bukan perbincangan kita lah kan. Walaupun ada perbincangan macam tu kan, kita tak nak fokuskan pada perbincangan saintifik dan sebagainya tu kan, tapi kita nak fikir bagaimanakah manusia boleh hadapi keadaan ni kan. Maknanya suatu benda yang menyakitkan kita kan, terbakar, terganti lagi, maknanya tak mati selama-lamanya. Itu yang menakutkan kita sebenarnya kan. Jadi Allah Ta'ala kata, siapa ni? Orang-orang yang kafir dengan ayat Allah, jaga kan. Sama ada mereka ni Yahudi ke, sama ada mereka ni musyrikin ke, siapa yang kafir dengan ayat Allah, Allah Ta'ala akan kenakan azab ni macam ni kan, nuslihim nara. Kemudian Allah Ta'ala kata, innallaha kana azizan hakima. Allah Ta'ala ni maha perkasa. Aziz maknanya dia boleh buat apa yang dia nak. Manusia tak boleh lari. Apabila Allah Ta'ala dah tetaplah dia kena macam tu, maka dia akan berada dah, akan masuk neraka. Dia tak boleh lari daripada tu kan. Hakimah makna penuh hikmah. Kenapa Allah Ta'ala buat macam ni, kenapa Allah Ta'ala buat macam ni kan. Semua ada sebabnya, ada hikmahnya yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu, kadang-kadang kita tak tahu kan. Seterusnya insya-Allah, tapi sebelum terusan insya-Allah kan, nak pastikan suara okey tak okey, tolong beri respon insya-Allah pada siapa yang ada di line sekarang ni. Ayat 57 ayat 57, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan wallazina amanu. Sebalik daripada tu, yang tadi orang yang kafir. Orang yang kafir kena macam ni, mereka ni digantikan kulit mereka, masukkan neraka. Allah Ta'ala nak seksa mereka supaya mereka merasai seksa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seterusnya Allah Ta'ala kata pula selepas itu, ada pun orang-orang yang beriman wa amilus solihat
dan dia ni beramal dengan amalan yang soleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Masya-Allah kan. Allah Taala sebut sini Allah Taala sebut sini orang-orang yang beriman, beramal soleh kan. Maka kami akan masukkan, kami akan masuk, kami sanudkhiluhum akan masukkan mereka itu jannatin ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai, dan kemudian khalidina fiha abada. Mereka itu kekal selama-lamanya di situ. Jadi inilah kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita daripada golongan ini. Jadi mereka Allah Taala tengokkan, Allah Taala sebutkan kat sini kan, beriman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Jadi di mana-mana pun kita akan tengokkan dua, iaitu kalau beriman saja tak beramal soleh, maknanya kita kata betul ke aku ni beriman. Kalau beriman tapi tak beramal soleh, tapi kalau beramal soleh saja tak beriman, tak ada juga kan. Amalan yang tidak ada iman bukan ditolak oleh iman, bukan imanan wahtisaban sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis dan sebagainya kan. Maknanya tak ada iman dan tak ada harapkan pahala daripada Allah, maka tak akan dapat. Jadi Allah Taala sebut sini ialah sentiasa dua perkara, iaitu iman dan amal soleh. Jadi Allah Taala akan bagi balasan kepada mereka apa tu, iaitu sanudkhiluhum jannat. Mereka akan kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalirnya di bawah-bawah sungai-sungai, dan mereka itu khalidina fiha. Itu yang penting, kan. Khalidina fiha maknanya kita kekal selama-lamanya. Tak ada kalau di dunia ini kita fikir kita akan mati, kita akan, kalau ada harta pun akan diberikan kepada anak-anak, akan pusaka, kita tak boleh guna harta tersebut lagi sebab kita tak mampu lagi kan. Jadi dalam selama-lamanya kan, kita tak tua, tak sakit, tak perlu makan apa-apa, vitamin, semua sihat selama-lamanya kan. Jadi itu insya-Allah yang kita kejar kan. Walaupun susah sikit dalam dunia ni kan, tapi kita akan kekal selama-lamanya di akhirat kan. Jadi walaupun susah sikit lah kita ni beriman, beramal soleh kan. Kalau kita kata susah lah kan, sebenarnya tak susah pun. Beriman dan beramal soleh, bahkan kebaikan, bawa kebaikan yang banyak kepada kita pun, kita dapat dunia, kita dapat akhirat. Tapi kadang-kadang kita terpaksa berkorban sikit lah di atas, kerana Allah Subhanahu Wa Taala minta kita untuk buat benda tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, maka khalidina fiha abada lahum fiha azwajun, dan Allah Taala bagi hadiah orang-orang yang berada di dalam syurga ni, bagi mereka ini dapat pasangan-pasangan yang mutahharah. Mutahharah ulama kata maka tak ada haid lagi, tak ada kekotoran lagi, semua tak ada benda-benda yang kotor-kotor, semua bersih. Mutahharah makna bersih kan. Tak adalah yang busuk ke, tak ada apa. Dalam syurga tak ada apa-apa kan. Tak ada benda-benda yang kotor, semua tak ada. Maknanya pasangan-pasangan mereka pasangan yang bersih. Wa nudkhiluhum zillan zalila, dan kami akan masukkan mereka ini ke dalam zillan zalila. Ertinya ialah zillan ni maknanya ialah naungan, maknanya bayangan. Jadi kalau atas dunia sekarang ni kan, bila ada naungan ni, kalau tengah panas kita suka tak? Memang kita suka kan, kita gembira kan, memang kita nak berlindung di bawah panas kan. Kalau duduk panas matahari kan, kita berbarisan apa kan, kalau ada payung, ada apa, kita suka duduk bawah tu kan. Jadi syurga ni diibaratkan macam tu lah, maknanya tempat yang selesa, tempat yang enak, zillan zalila. Jadi Allah Ta'ala sebutkan tu supaya apa, kita nak ingat. Masya Allah kan, enaknya kan. Dan zalila, dia tu tak ada, hilang. Maknanya tak adalah bayangan. Kalau kita bayangan matahari sekarang yang sekejap ni, tak adalah kan. Sebab apa, dah bayang matahari dah bergerak, lepas tu hilang kan. Ni tak ada kan. Allah SWT sebut zillan zalila, artinya naungan, bayangan yang mana tak ada lagi benda tu akan hilang kan, kerana pergerakan matahari dan semua, bukan kerana sebab matahari kan. Innallaha ya'murukum. Jadi sekarang ni kita masuklah pula kepada seterusnya, iaitu ayat tentang suruhan untuk menunaikan amanah. Jadi tentang ayat ini ada beberapa ulama telah menyebutkan, ada beberapa sebab nuzul yang disebutkan oleh ulama. Ada yang dikatakan, ada sebutkan seperti jalan lain ada menyebutkan juga, tetapi setengah-setengah ulama menolaknya, iaitu satu peristiwa di mana peristiwa ni ialah berkenaan dengan orang Arab ni, mereka ni membahagikan tugas-tugas sehingga sebelum daripada Islam lagi. Tugas-tugas apa tentang Kaabah ni kan. Ada orang memang kabilah ni kerja dia ialah satu bani, maknanya kerja dia ialah memberikan minuman kepada orang yang datang buat haji. Ada setengah tu kerjanya menjaga kelambu Kaabah, ada setengahnya menjaga anak kunci Kaabah, ada setengah macam-macam Jadi mereka bahagi-bahagikan kerja ni. Itu di antara perkara yang juga dikatakan sebagai kebaikan jugalah kan orang Arab sebelum daripada Islam ni. Jadi kunci Kaabah ni dipegang oleh satu orang yang bernama Uthman bin Talhah, nama dia Uthman bin Talhah. Jadi dia ni
memang dia ditugaskan untuk pegang kunci Kaabah ni. Jadi Uthman bin Talhah ni dikatakan, ada riwayat mengatakan dia ni masuk Islam bersama-sama dengan Khalid bin Al-Walid, Amr ibn Al-As, iaitu di antara Hudaybiyah dan juga Fathu Mekah. Maknanya di antara tahun ke-6 tahun yang ke-8. Tengah-tengah tu kan. Tengah-tengah tu dikatakan Uthman masuk Islam. Ada yang kata dia masuk Islam selepas daripada Fathu Mekah. Tapi riwayat yang mengatakan bahawa Uthman bin Talhah ni masuk Islam selepas daripada Fathu Mekah kurang kuat sikit. Yang lebih kuatnya ialah dia masuk Islam bersama-sama dengan Khalid dan juga Amr ibn Al-As, iaitu di antara Hudaybiyah dan juga Fathu Mekah, iaitu antara tahun yang ke-6 tahun yang ke-8 Hijriah. Jadi setelah dia masuk Islam, jadi apabila berlakunya Fathu Mekah, jadi Nabi SAW pun sampailah ke Mekah, menguasai Mekah dan sebagainya. Maka pada ketika itu Nabi pun nak masuk ke dalam Kaabah ni. Jadi pada masa itu pun Kaabah mudah ada pintunya, ada kuncinya dan sebagainya. Jadi Nabi SAW meminta kunci ni daripada Uthman bin Talhah. Maknanya, wahai Uthman, minta nak kunci ni. Tapi apabila datang membawa kunci tu, jadi ada riwayat mengatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali minta daripada Uthman tu secara keras kan. Minta sini, bawa sini. Seolah macam kamu tak layak lagi untuk pegang kunci ni. Ada riwayat mengatakan Abbas nak ambil kunci itu kan, nak ambil, tak nak berilah kepada Uthman ni kan. Jadi Nabi SAW diriwayatkan dalam satu riwayat mengatakan akhirnya Nabi ambil kunci itu dan kemudian Nabi serahkan kepada siapa? Kepada Uthman bin Talhah ni. Dan Nabi kata kepada dia, ya haka khalidatan talidatan. Nabi kata, haka ni, ambil ni wahai Uthman, khalidatan, maknanya kekal selamanya, talidatan, selama-lamanya lah sampai hari kiamat. Jadi sebab itulah kan, sehingga sekarang, jadi Nabi bacakan ayat ni. Ada riwayat kata Sayyidina Ali membacakan ayat ni kepada dia kerana ayat ni baru turun. Jadi maknanya sini ialah innallaha ya'murukum ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu ni kan. Jadi sehinggalah selepas daripada tu Uthman bin Talhah ni, yang dah Islam dia kan, telah memberikan, selepas dia nak mati, dia telah memberikan kunci ini dipegang oleh adik dia, iaitu Syaibah. Dan selepas daripada itu Syaibah menyerahkan kepada anak-anaknya. Maknanya sampai kepada hari ini kunci Kaabah ni dipegang oleh keluarga mereka. Masya Allah kan. Jadi maknanya itulah di antara pelaksanaan bagaimana indahnya Islam kan. Dia tak ambil, tak rampas kan. Kalau benda tu dah ditetapkan dan tak menjadi masalah, tak bertentangan dengan syariat, maka diserahkan kepada mereka. Jadi keturunan yang ada sekarang yang pegang pintu Kaabah adalah keturunan daripada orang-orang yang kabilah yang sama daripada kabilah Uthman bin Talhah radhiyallahu anhu. Jadi Allah SWT sebut sini, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, menyuruh kamu, an tu'addul amanati ila ahliha, untuk menyerahkan amanah ini kepada orangnya. Maknanya kalau orang tu yang layak pegang amanah tu, maka serahkan kepada dia. Jangan ambil daripada benda tu Walaupun adalah perbincangan dengan detail macam mana kalau keadaan gini kan dan sebagainya, itu adalah perbincangan yang detail di kalangan ulama fiqh dan sebagainya kan. Tapi secara umumnya kita ingatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk menyerahkan orang-orang yang layak untuk pegang amanah tu, orang yang berhak untuk pegang amanah tu, kepada, serahkan amanah tu kepadanya. Jangan ambil, jangan rampas daripadanya. Wa iza hakamtum, tu yang pertama. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat kan, ayat ni walaupun ada kaitan lah dengan sebab nuzulnya, tapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita faham, iaitu pengajaran daripada ayat ni adalah umum, bukan hanya khusus kepada sebab tersebut sajalah. Kemudian perkara yang kedua, itu perkara pertama, menyerahkan amanah kepada orang yang sepatutnya, orang menyerahkan amanah kepada orang yang tuan empunyanya, gitu. Kemudian yang keduanya, Allah Taala kata wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli, iaitu kewajipan untuk berhukum secara adil apabila kita ini diberi amanah untuk menghukumkan di kalangan manusia. Jadi ini perkara kedua lah kan. Jadi Allah Taala menyuruhkan, ya'murukum yang pertama tu adul amanah, ya'murukum yang kedua ialah iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli, iaitu hukum dengan adil. Jadi adil ni macam mana? Itu penjelasan tu panjang, insya-Allah kita terus, tapi ialah yang dinamakan adil secara umumnya kan, untuk manusia kan. Kemudian innallaha ni'imma ya'izukum bi, ni'imma, sesungguhnya Allah ini ni'imma ni mana? Ni'ma syai', maknanya sebaik-baik
sebaik-baik Allah Ta'ala ni, dialah sebaik-baiknya yang mengingatkan kamu, ya'izukum bihi, dengannya. Nya situ ialah dua perkara tadi tu. Allah lah, dialah, maknanya dialah yang sebaik-baik mengingatkan kita kepada dua perkara tersebut. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingatkan kita, maknanya kita kalau kita tak buat juga, maka adalah satu benda yang sangat-sangat tidak patutlah kan. Allah Ta'ala Allah Ta'ala sendiri menyuruh kita untuk buat dua perkara tadi, iaitu berhukum dengan adil dan juga menyerahkan amanah kepada Tuhan dia, kepada orang yang layak, kepada orang yang berhak kan. Kemudian innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sami'an, mendengar apa yang dikatakan, dan basira, mengetahui, melihat apa yang dibuat oleh manusia. Ayat yang terakhir, ayat 59 pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya ayyuhallazina amanu, iaitu ayat berkaitan dengan ketaatan. Jadi Allah Taala kata, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatlah kamu kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang uli itu artinya yang ashab, maknanya iaitu yang memiliki al-amri, urusan. Jadi termasuk dalam sini sama ada ketua negara ke, sama ada orang yang berhak dalam jabatan ke, dalam daerah ke, dan sebagainya kan. Apabila orang itu dia memegang kekuasaan, maka kita wajiblah mentaatinya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, kalau kita tengok betul-betul kan, iaitu Allah sebut perkataan atiullah, taatilah kamu kepada Allah, iaitu ketaatan kepada Allah adalah ketaatan yang mutlak namanya. Iaitu mutlak maknanya kita tak boleh, tak ada lagi reserve apa benda, tak ada kan. Ketaatan dia ketaatan full. Ketaatan kepada Rasul juga, kerana Rasul telah maksum. Tetapi apabila disebut ulil amri, kita tengok dia tu tak ada sebut ati'u ulil amri. Yang perkataan ati'u ulil amri tak wujud perkataan ati'u. Kenapa? Kerana ulama-ulama kata sini ialah ketaatan kepada ulil amri mestilah terikat dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Artinya, kalaulah ulil amri, kalaulah orang-orang yang berkuasa ni menyuruh kepada satu benda yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul, maka kita tak boleh ikut. Kena ikut apa? Kena ikut juga Allah dan kena ikut juga Rasul. Tetapi jika sekiranya dia menyuruh dengan satu benda yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan ketetapan Rasul, maka pada ketika itu wajib diikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Jadi kita tengok sini kan, itu yang pertama, Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada ulil amri minkum, di kalangan kamu. Dan kemudian arahan lagi, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu ni ada berdebat, ada masalah kan, orang ni cakap macam ni, orang ni cakap ni, bertelingkah, maka Allah Subhanahu Wa Taala kata sini fi syai'in, dalam apa-apa saja, besar ke kecil ke dan sebagainya, maka apa tanggungjawab kita bila ada pertelingkahan ni? Farudduhu ila Allahi war Rasul, kembalikan kepada Allah, kembali kepada Rasul. Erti kembali kepada Allah ni apa? Ertinya kembali kepada Quran. War Rasul, kalau zaman Nabi dulu ada Rasul di depan, maka hendaklah pergi kepada Rasul. Tapi kalau Rasul dah tak ada, kita sekarang ni, kita pergilah kepada sunnah kan? Sunnah-sunnah yang boleh diterima, sunnah yang sahih, sunnah yang mempunyai sanad-sanad yang sahih dan sebagainya, hasan dan sebagainya, itu perbincangan dengan ulama kan. Maka kita ada hadis tu. Sebab itulah kita di kalangan kita ni mesti ada orang yang faham hadis, orang yang faham Quran, orang faham hadis kan. Kita ni secara umumnya insya-Allah kan, sedikit-sedikit insya-Allah dengan usaha kita ni kan, kita cuba untuk memahami lebih kurang kan. Tapi dengan detail-detail lagi, mungkin itu adalah penjelasan yang akan diberikan oleh ulama-ulama, orang-orang yang mempunyai kepakaran dalam Quran dan juga dalam hadis. Kita hendaklah tengok kan bersama-sama untuk faham dengan mereka. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, Allah Ta'ala letak syarat situ. Syarat artinya apa kan? Kalau kamu ni beriman dengan Allah dan Rasul, mesti kamu ni kembali kepada Quran dan juga hadis. Kalau kamu beriman, maknanya sini, kalau kamu tak kembali kepada Quran dan hadis, artinya kamu ni ada masalah. Kamu ni beriman tak beriman sebenarnya dengan Allah dan dengan hari kiamat. Kalau kamu beriman dengan Allah dan hari kiamat, mesti kamu rudduhu ila Allah wa Rasul, kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul, maknanya kembali kepada sunnah. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila, Allah Subhanahu Wa Taala kata itulah yang lebih baik, iaitu kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah, itu yang the best, khairun wa ahsan ta'wila, dan cara yang terbaik yang sepatutnya kamu ikut. Setakat itu saja insya-Allah hari ini muka surat 87. Berjumpa lagi kita insya-Allah di sesi akan datang. Kita akan lihat pula insya-Allah muka surat yang ke-88. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu daripada saya insya-Allah. Moga-moga usaha kita sedikit ini Allah Taala akan berikan ganjaran pahalanya
kepada kita semua untuk memahami Al-Quran, kitab yang satu-satunya yang masih terpelihara daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.